Amalan kita baca Quran ramai-ramai ni, malam jemaat baca Yasin ni, itu sia. Datang ustaz ni nak dihapus. Orang macam ni tak boleh diikut. Nampaknya baik. Ini perkara yang ditimbulkan oleh pahaman Wahabi. Alasannya apa? Rasulullah tak ajar. Semua amalan mesti Rasulullah ajar, contohkan. Kalau tak contohkan, tak boleh. Macam menusabah pada akal kita. Tapi tak betul kaedah tu. Yang Rasulullah tak ajar, kita tak boleh. Dalam Quran sudah ada panduannya, tuan-tuan. Apa ya Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang Rasulullah ajar, buatlah. Yang kedua, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang kamu, jangan buat. Kamu jangan buat. Dua je. Yang disuruh buat, yang dilarang jangan buat. Di antara ni ada apa? Ada banyak perkara baik yang Rasulullah tak suruh, Rasulullah tak larang. Ada tak? Macam perbuatan saya ketuk-ketuk. Rasulullah ada suruh tak? Ustaz, buatlah ketuk-ketuk. Ada tak? Tak ada. Ini tuan-tuan ni sangat penting. Kerana kadang-kadang selalu tuan-tuan berjumpa orang macam ni. Ya. Adik, abang, haji, amalan kita ni mesti dicontohkan dari Rasulullah. Tak contohkan, jangan buat. Zaman Rasulullah tak ada tahlil. Ya, tak ada. Itu buat nanti dosa, itu bid'ah, masuk neraka. Baca Yasin malam jemaat pun tak ada. Ini orang sekarang je. Ya, jawapannya apa dia? Itu tadilah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahaankum anhu fantahu. Yang Rasulullah suruh buat, kebaikan yang Rasulullah buat, kita buat. Apa saja yang Rasulullah larang dari kita jangan buat. Tapi di antara ni, suruhannya, larangannya, ada berjuta-juta perkara baik yang Rasulullah tak suruh, Rasulullah tak larang. Kalau peniaga, kita tahu modal mereka. Kita ni modal kita. Modal kita ialah perkara yang diperlukan. Perkara-perkara yang diwajibkan, itu adalah modal. Kalau dalam perniagaan kita tak mau rugi walaupun 1 sen, maka dalam muhasabah diri, kita jangan tinggalkan yang diperlukan. Apa saja yang diwajibkan mesti kita lakukan. Kalau kita tinggalkan, berarti kita telah kehilangan modal, sebagian modal kita. Kita akan menanggung rugi. Kemudian kerugian dimaksudkan dengan perkara-perkara yang dilarang. Kita berniaga tak mau rugi walaupun 1 sen. Jadi hendaklah kita jauhkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keuntungan ialah perkara-perkara yang disunatkan. Kita berniaga kalau boleh dapat untung sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini, hendaklah kita melakukan perkara yang disunatkan seberapa banyak yang kita mampu. Inilah muhasabah diri. Ya. Kalau kita gunakan kaedah muhasabah diri ini, insya-Allah kita akan sentiasa dijauhkan oleh Allah daripada kesalahan, daripada maksiat. Senang saja, bukan susah. Yang diperlukan itu macam modal, mesti dibuat supaya modal kita tidak hilang. Yang dilarang itu macam kerugian. Ya, yang dilarang itu macam kerugian, jangan dibuat sama sekali. Kalau buat perkara yang dilarang, diharamkan, dimakruhkan, berarti kita rugi dalam perniagaan. Jadi apa juga larangan Allah jangan buat. Kemudian perkara yang disunatkan, itulah keuntungan niaga. Buat sebanyak-banyaknya. Dan ulama tasawuf telah memilihkan perkara-perkara sunat yang diutamakan. Jangan pilih perkara-perkara sunat yang tak utama. Ya?
Dah umur 80 tahun, dia belajar tajwid. Ya, umur 80 tahun, dah belajar tajwid. Patut ke? Umur 80 tahun, perlulah belajar ilmu tajwid. Utamakanlah apa yang utama. Tapi ulama tasawuf memberi panduan kepada kita, perkara-perkara yang disunatkan ini hendaklah kita pilih yang berkaitan dengan rukun Islam yang 5 dan juga rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Apa dia rukun Islam yang 5? Pertama, mengucap dulu kalimah syahadat. Maka banyakkanlah tahlil la ilaha illallah. Apa-apa saja yang seumpamanya. Itu perkara sunat yang utama. Yang kedua, solat. Rukun Islam yang kedua, solat. Maka buatlah solat sunat. Utamanya solat taubat, hajat dan rawatib. Dan solat lain yang telah diistiadkan oleh ulama fiqh. Berkenaan dengan puasalah sunat. Berkenaan dengan zakat, banyakkan dah apa itu sedekah. Ya. Selain daripada zakat yang diwajibkan, banyakkan sedekah. Derma orang kita kata sekarang. Dan naik haji, berkenaan naik haji cukup dengan sekali. Ya. Haji cukup dengan sekali. Kalau kita ada duit, ada peluang nak pergi lagi, menurut pandangan ulama tasawuf, lebih baik kita gunakan untuk membantu orang ramai yang memerlukan pertolongan keuangan. Katalah saya dah pergi haji. Saya pergi haji, betulan dah 3 kali, tuan-tuan. Kali pertama, tahun 82. Pada masa itu saya takut mati tak naik haji. Pasal apa? Salah seorang guru saya, ya, dia balik haji sampai rumah meninggal. Ya, sedangkan kekayaannya melimpah-limpah. Ya. Itulah haji kali pertama. Balik haji sampai rumah meninggal. Dalam hati saya, aduh, kalaulah ustaz kita ni tahun 80, masa itu dia haji tahun 81. Tahun 81 ini dia tak haji, dia tangguhkan 82, memang tak haji lah. Sebab itu tuan-tuan, saya pun tak ada duit, saya daftar. Tahun 82 mesti saya pergi. Tapi masa itu murah, cuma duit susah. Haji ikut tabung haji 4.500 ya. Tapi nak cari duit 4.500 tu susah. Jadi saya pergi ya. Kali yang kedua tahun 2001. Tahun 2001 dan kali ketiga tahun 2010. 3 kali ya. Sepatutnya kalau ikut kaedah ulama tasawuf, saya cukup dengan sekali. Karena Rasulullah menunaikan haji sekali. Tapi di kalangan umat Melayu ni, tuan-tuan, ada satu kepercayaan. Entah dari mana tak tahulah. Haji kalau boleh 40 kali. Ada dengar tak? Haji kalau boleh 40 kali. Kebetulan saya haji tahun 82 kali pertama. Saya jumpa seorang nama Pak Mat dari Kelantan.
Akhirnya balik haji itu jadi kawan saya. Dia anak tak ada, isteri tak ada, rumah tak ada. Dia duduk dekat surau. Surau itu pun dia tidur. Tempat dia tidur tu dia buat macam lahat kubur. Lahat kubur. Dia tidur setiap malam di situ. Dia tak ada harta, dia tak kerja. Makan pun orang hantar. Ketika dia naik haji tahun 82 tu, kebetulan saya bertemu dia, bercakap-cakap. Ini kawan baik. Saya tanya, Pak Mat ni haji ke berapa? Haji yang ke-37. Banyaknya duit Pak Mat. Tak ada Ustaz. Entah macam mana, bila dekat haji ada je orang suruh haji, bagi duit. Orang bagi duit haji. Setiap tahun. Itu kali yang ke-37. Dia apa cakap, harap-harap dapat berapa kali. Saya tanya, apa kelebihan berapa kali? Tak tahulah. Tapi orang kampung saya kata, kalau 40 kali haji, sangat baik. Bila saya balik kampung tuan-tuan, balik haji itu, dia tak balik tuan-tuan. Dia pergi mana? Pergi Mesir. Nak jumpa pelajar-pelajar kita kat Mesir. Amat banyak duit ya. Tak ada duit, orang bagi, orang ajak pergi Mesir. Tapi Pak Mat ni dah 37 kali haji. Bukan duit dia, orang ajak dia. Setiap tahun. Orang yang kenal dia anggap macam wali lah ya. Tapi tak tahulah wali betul ke tak tahu. Orang kita ni tengok seseorang itu lain pesen aja wali. Ya. Orang gila pun wali. Tengok kan kat Facebook, orang gila wali, tak pakai baju, ya, terlondek-londek kain. Dia kata apa? Wali macam tu. Sembahyang pun tidak. Jadi tentang haji ni tuan-tuan, menurut pandangan ulama tasawuf, cukuplah sekali. Tapi kalau lebih sekali macam saya, okeylah jugalah. Ya. Jadi itu perkara yang disunatkan. Kemudian tentang rukun iman yang 6 tu, apa yang disunatkan? Ialah membetulkan tauhid itu. Bukan saja tauhid yang kita pelajari, ilmu tauhid. Tauhid amali. Tauhid yang kita praktikkan betul-betul. Untuk mempraktikkan tauhid ini, inilah kita belajar tasawuf dan tarekat. Tak belajar tasawuf, tak belajar tarekat. Jadi diutamakan. Ini cukuplah. Yang pertama, cara muhasabah. Cara yang kedua apa dia? Cara yang kedua, kita gunakan cara yang Allah ajar dalam Quran. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini cara yang kedua ya. Ayat ini dimulakan dengan firman Allah, janganlah kamu buat kerosakan di muka bumi ini. Maknanya janganlah kamu buat dosa sesudah dibaiki dosa-dosa manusia dengan dikirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan agama Islam kepada manusia. Kamu dah jadi baik. Jangan kamu rosak, melakukan dosa seperti dulu. Lalu bagaimana nak jauhkan dosa? Inilah Allah bagi amalan. Wad'uhu khawfan wa tam'a.
Ini kaedah yang Allah ajar kepada kita, bagaimana cara atau kaedah kita nak mengelakkan diri daripada tercebur dalam dosa. Wad'uhu, makna ud'ullah. Zikrullah, ud'ullah. Apa beza antara ud'ullah dengan zikrullah? Sama. Ud'ullah itu dalam amalan Allah, itu ud'ullah. Bila kita sebut Allah, ingat tak Allah? Ingat. Bila kita sebut Allah, itu ud'ullah. Serentak dengan itu, kita ingat Allah tak? Zikrullah juga. Bila kita ud'ullah, di dalamnya ada makna zikrullah. Bila kita zikrullah, ada juga maknanya ud'ullah. Maksudnya tuan-tuan, bila kita Allah, itu ud'ullah. Serentak dengan itu, berarti kita juga ingat Allah. Sebut nama itu, ingatlah. Zikrullah, ingat Allah. Ingat. Bila ingat Allah, tentulah kita sebut juga namanya. Tak di lidah, dalam hati. Kan dalam Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, hendaklah kamu zikrullah, ingat Allah. Ya. Bila kita ingat Allah, ada juga sebut namanya, sama ada kita sebut cara dalam hati ataupun di lidah. Jadi cara atau kaedah mengelakkan dosa ialah dengan cara mengingati Allah. Wad'uhu khaufan wa tam'ah. Tapi bukan ingat Allah saja. Ingat Allah yang mampu menjadikan hati kita ini khaufan, takut kepada Allah. Wa tam'ah, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Tam'ah ni tamak, tapi maknanya, maksudnya ialah tawakal. Kita berzikir sebut Allah, Allah, sehingga hati kita ni jadi benar-benar takut kepada kebesaran Allah, tawakal kepada kesembuhan Allah. Kalau ni terbentuk, tuan-tuan, maka kita akan berjaya menjauhkan diri daripada dosa. Siapa yang berjaya menjauhkan diri daripada dosa? Dengan cara berzikir sehingga hati jadi khaufan wa tama'ah, disebut pada bahagian akhir ayat itu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ialah golongan muhsinin. Golongan muhsinin itulah golongan umat Nabi Muhammad yang berjaya menjauhkan maksiat kerana mereka sentiasa zikir dan tafakkur, sehingga hati mereka khaufan wa tama'ah, takut kepada Allah dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar bang sebentar. Jadi kaedah kedua yang boleh kita gunakan untuk menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa ialah kita sentiasa berzikir, ingatkan wujudnya Allah, keagungannya, supaya hati kita menjadi takut hanya kepada Allah. Juga ingatkan kesempurnaan sifat-sifat Allah, rububiyah Allah, sehingga hati kita jadi benar-benar tawakal kepada Allah. Kalau kita boleh melakukan apa yang Allah sebut ini, insya-Allah kita
terjauh daripada dosa. Dan Allah tunjukkan umat Nabi Muhammad ini yang sentiasa berzikir, ingat wujudnya, keagungan dan kesempurnaannya, sehingga mereka terjauh daripada dosa, ialah golongan muhsinin. Itulah sebabnya di akhir ayat itu Allah sebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Saya dah tunjukkan, saya dah sebutkan, ya, uraikan ayat ini. Ayat 56 surah Al-A'raf. 3 bahagian. Bahagian pertama, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Bahagian kedua, wad'u khawfan wa tam'a. Bahagian ketiga, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tiga-tiga bahagian ini diletakkan oleh Allah dalam satu ayat kerana ada hubungan antara satu sama lain. Jadi kita dah dapat 2 kaedah. Kaedah yang ketiga, tuan-tuan, kita hendaklah selalu dampingi orang-orang alim. Kalau kita ada guru tasawuf, dampingilah guru tasawuf kita yang dinamakan suhbah. Suhbah. Suhbah itu daripada sahabat ni. Kenapa, tuan-tuan? Karena begitulah para sahabat terjauh daripada maksiat kerana mendampingkan diri kepada Rasulullah. Sehingga setengah sahabat berasa bimbang. Kalau Rasulullah meninggal, siapa kita nak dampingi? Siapa yang mereka dampingi? Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, man khairu julasa'ina ya Rasulullah? Siapakah orang yang sebaik-baiknya kita dampingi selalu ya Rasulullah? Jadi guru lah, jadi guru agama dia, jadi pemimpin agama dia. Kerana selama ini Rasulullah yang mereka dampingi. Dengan mendampingi Rasulullah itu, mereka mudah buat baik, mudah jauhkan kejahatan, mudah menjauhkan maksiat. Apa jawab Rasulullah? Khairu julasaikum man zakarakumullah ru'yatuhu wa zada ilmukum mantikuhu wa gharrabakum fil akhirati amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik orang alim yang kamu patut dampingi selalu ialah yang ada tiga tanda. Pertama, kamu tengok dia, kamu ingat Allah. Man zakarakumullah ru'yatu. Tengok dia, ingat Allah. Sebab sahabat tengok Rasulullah, ingat Allah. Sekarang ni kita tengok orang, ingat dunia. Betul tak? Tengok menteri-menteri. Bercita-cita nak jadi menteri. Betul tak? Tengok Perdana Menteri. Cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Masuk parti. Nak jadi calon supaya dapat menteri. Tak dicalonkan. Gaduh. Parti itu gitulah, tuan-tuan. Dari orang parti marah. Ini seluruh saja. Tapi di akhir zaman ini memang susah nak cari orang yang macam ni. Yang pertama kata Rasulullah, kita tengok rupa dia, kita ingat Allah. Di sinilah timbulnya Rabitah guru. Sehingga Rasulullah itu jadi Rabitah kita walaupun dah meninggal lebih 1400 tahun. Jadi Rabitah kita. Bila kita gunakan Rabitah Rasulullah ni, mandang Rasulullah, ketika baca tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
tu orang kedua, ayuhan nabiyu dibarikan depan tu macam Rasulullah depan kita. Tapi orang ramai tak tahu. Baca tahiyat-tahiyat saja. Ketika itu tuan-tuan, kita rasakan, bayangkan Rasulullah di depan kita. Akan dapat manfaatnya. Ya. Akan menambahkan kasih kita Rasulullah, menguatkan ingatan kita kepada Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wazada ilmukum mantikuhu. Kata-katanya menambahkan ilmu kamu. Maknanya kalau kata-kata orang alim itu tidak menambahkan ilmu kita, malahan ilmu kita yang sikit pun nak hilang, tak boleh. Contohnya apa dia? Seorang ustaz datang masjid. Tuan-tuan, saya nak beritahu perkara bid'ah yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia ini. Ya, yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, baca Yasin malam Jumaat. Ya. Yang ketiga, tahlilan untuk si mati. Ini bid'ah. Siapa buat masuk neraka. Amalan kita baca Quran ramai-ramai ini malam Jumaat, baca Yasin. Itu saja. Datang ustaz ni nak dihapus. Orang macam ni tak boleh diikut. Ya. Nampaknya baik. Ini perkara yang ditimbulkan oleh pahaman Wahabi. Alasannya apa? Rasulullah tak ajar. Semua amalan mesti Rasulullah ajar, contohkan. Kalau tak contohkan, tak boleh. Macam menusabah pada akal kita. Tapi tak betul kaedah tu. Yang Rasulullah tak ajar, kita tak boleh. Dalam Quran sudah ada panduannya, tuan-tuan. Apa ya Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang Rasulullah ajar, buatlah. Yang kedua, wa ma nahakum anhu fantau. Apa yang Rasulullah larang kamu jangan buat, kamu jangan buat. Dua aja. Yang disuruh buat, yang dilarang jangan buat. Di antara ini ada apa? Ada banyak perkara baik yang Rasulullah tak suruh, Rasulullah tak larang. Ada tak? Macam perbuatan saya ketuk-ketuk. Rasulullah ada suruh tak? Ustaz, buatlah ketuk-ketuk. Ada tak? Tak ada. Ini tuan-tuan sangat penting. Karena kadang-kadang selalu tuan-tuan berjumpa orang macam ni. Ya, adik, abang, haji, amalan kita ni mesti dicontohkan dari Rasulullah. Tak contohkan, jangan buat. Zaman Rasulullah tak ada tahlil. Ya. Tak ada. Itu buat nanti dosa, itu bid'ah, masuk neraka. Baca Yasin malam Jumaat pun tak ada. Ini orang sekarang je. Ya. Jawapannya apa dia? Itu tadilah. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Yang Rasulullah suruh buat, kebaikan yang Rasulullah buat, kita buat. Apa saja yang Rasulullah larang dari kita jangan buat. Tapi di antara ini, suruhannya, larangannya, ada berjuta-juta perkara baik yang Rasulullah tak suruh, Rasulullah tak larang. Ini diistilahkan yang Rasulullah tinggalkan. Diistilahkan dalam ilmu hadis at-tarku. Alif lam terakab. At-tarku. Kalau tak ada alif lamnya, tarkun. Tarkun itu tinggal. Bagaimana tinggal? Rasulullah tak buat. Yang akhir-akhir ni puak-puak Wahabi Malaysia tak boleh baca Fatihah lepas sembahyang. Agaknya tuan-tuan berhenti tak baca Fatihah?
macam bagus Rasulullah tak buat. Macam bagus. Ya jugalah Rasulullah tak buat lah. Saya dah puas tuan-tuan ni berdebat dengan orang Wahabi ni. Itulah. Dia kata apa? Rasulullah tak buat, dia tak boleh buat. Berdosa. Itu apa? Bid'ah. Bid'ah, dolalah, masuk neraka. Saya cabar ni. Rasulullah tak ada ajar sehari semalam baca apa suratul Ikhlas 1000. Kalau saya sehari semalam baca suratul Ikhlas 1000, boleh tak? Masuk neraka ke saya? Bid'ah ke? Rasulullah tak suruh. Cuba jawab. Dia tercengang-cengang. Kalau baca suratul Ikhlas satu hari semalam 1000 Rasulullah tak buat, kalau dikatakan bid'ah, itu memang salah. Pasal apa? Allah suruh baca Quran, Rasulullah suruh baca Quran. Nak 1000 ke, baca apa boleh. Rasulullah tak larang, jangan baca Qul Allah semalam 1000, tak ada larangan. Tapi baca Qul Allah ni baik. Ini perkara ni at-tarku. Rasulullah tak buat. Jadi apa yang Rasulullah tak buat itu tak boleh dijadikan dalil. Ini Rasulullah tak buat. Yang terbaru sekali lepas sembahyang itu baca apa? Alhamdulillahilladzi apa dia? Allah ayat itu. Selalu kita baca dalam ayat 33 tu, apa dia? Lam yattakhid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbira. Itu kan setengah imam baca kan. Itu pun dapat kritikan. Rasulullah tak buat tu. Macam-macam lah Nantilah kita terangkan dalam satu kuliah at-tarku. Dulu sudah saya terangkan dalam satu seminar. Jabatan apa? Jabatan Agama Pahang ke apa? Jabatan Agama Pahang saya minta saya supaya saya terangkan at-tarku. Tahun berapa ya saya lupa lah. Ustaz Abadi ingat lah. Kalau Ustaz Abadi ada dia tahu. Dia datang. Ustaz Abadi ni lambat ni. Dia dia nak balik ke sini jam. Dia duduk sana. Dia punya pejabat ni. Dekat mana tu? Pelang. Kampung Johan Setia ke ataupun kampung mana sana Jadi yang kedua, kata Nabi, orang itu bila kita dengar ucapannya menambahkan ilmu kita, tidak mengurangkan. Yang ketiga, orang tersebut bila kita tengok amalan, tingkah laku dan kehidupannya, menjadikan hati kita gemar akhirat. Man zakarakumullah ru'yatuhu wa zada ilmukum mantiquhu wa gharrabakum fil akhirati amalu. Amalnya, tingkah lakunya menjadikan hati kita ini gemar akhirat. Suka akhirat. Ada tiga ini dampingilah. Selamatlah kita. Rasulullah ada tiga ni. Sahabat tengok Rasulullah, ingat Allah. Sahabat dengan kata-kata Rasulullah, tambah ilmu mereka. Sahabat tengok kehidupan Rasulullah. Sahabat yang melihat kehidupan Rasulullah itu suka akhirat. Ada tiga. Tetapi tuan-tuan, Imam Syafi'i ada ingatkan kita. Kata Imam Syafi'i, watajni bisufaha wa ba'dil ulama alladzina laisa lahum insafun wala adabun. Kalau kita dampingi orang ini, kita senang berdosa. Apa dia? Sufaha. Sufaha ni walaupun makna asalnya orang bodoh, orang bodoh.
Tapi maksudnya bukan orang bodoh tak ada akal. Orang ni ada akal, bijak. Tapi pemikirannya bodoh. Itu sufaha. Sebab itu Abu Jahal, Abu Lahab itu sufaha minan nas. Padahal Abu Lahab, Abu Jahal itu cerdik itu. Oi. Tak ada orang yang boleh kalahkan Abu Jahal, Abu Lahab kecerdikannya. Tapi dalam Quran sufaha minan nas. Di kalangan masyarakat Islam juga ada golongan sufaha, cerdik, ada ijazah pengajian Islam, tapi sufaha. Tandanya apa? Perkara yang dia tak tahu dia bercakap. Tarikat ni tak ada dalam Islam. Coba tanya dia, Ustaz belajar tarikat ni ke? Sudah belajar tarikat berapa tahun, tarikat apa? Dah pelajari ke dah kaji? Taklah, saya dengar mana-mana tarikat ni sesat. Itu sufaha lah. Senang saja cakap Ustaz Jahid tu otaknya dah turun ke lutut. Ini berlaku pada tahun 90-an tuan-tuan ni. Pasal apa? Pertama, saya tak ikut parti. Bila ada forum, saya bercakap benda betul. Kena parti dia. Jadi bila kena parti dia, jadi rugilah dia. Itu saya dianggap otak saya dah turun ke lutut. Tak fikir tak betul, cakap tak betul. Padahal dia tak faham. Perlembagaan Malaysia ni tuan-tuan, saya belajar. Ketika saya belajar universiti di Melaya, tahun 2, saya memang ambil satu unit perlembagaan Malaysia. Yang mengajar saya pun Hakim Besar Malaysia, Datuk Muhammad Yusof. Kalau tak tahu semua pun, asas perlembagaan saya tahu. Jadi saya bercakap dasarkan pada perlembagaan, tapi pendengar-pendengar ni perlembagaan pun tak tahu. Tengok buku perlembagaan pun tak pernah. Tengok bukunya tu. Saya dah belajar tafsiran-tafsiran yang susah-susah dalam satu masa dulu tuan-tuan. Mereka ni komplain dalam perlembagaan Islam bukan agama resmi. Islam hanya disebut Islam adalah agama persekutuan, itu saja, bukan resmi. Masa saya belajar tu, ada pelajar tanya, kenapa dalam perlembagaan ditulis Islam adalah agama persekutuan, tidak tulis Islam adalah agama resmi. Datuk Yusof dia cakap, apa makna resmi? Kalau agama persekutuan ini ada rujukannya. Perlembagaan UK itu, di dalam perlembagaan UK itu disebut The Church of England, itu saja. Mana-mana aliran Kristian di UK tak diakui. Tidak boleh menggunakan kumpulan wang awam. Kumpulan wang awam di UK itu hanya boleh digunakan The Church of England, lain tak boleh. Di Malaysia begitulah. Bila Islam agama persekutuan, maka kumpulan wang awam, cukai-cukai yang dikumpul oleh kerajaan ini boleh digunakan untuk apa-apa tujuan Islam. Tak perlu resmi. Ahli undang-undang apa mana resmi? Dia nak resmi itu puas hati. Jadi bila saya cakap begini tuan-tuan, dia orang marah. Otak Ustaz Jahid dah turun ke lutut. Padahal yang turun ke lutut mereka. Dia tak ada ilmu.
Jadi sufaha ni kata Imam Syafi'i kata jangan dampingi, rosak gitu. Kemudian Imam Syafi'i meneruskan wa ba'dil ulama, dan setengah ulama yang macam mana? Yang pertama, laisa lahum wa ba'dil ulama alladhi laisa lahum wala alladhi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajnibi sufaha wa ba'dil ulama alladhi laisa lahum insafun wala adabun. Ulama yang tak ada keinsafan, apa makna? Ulama yang ikut cakap, yang bercakap ikut nafsu. Ikut suka dia je. Dia fikir dia betul. Dia tak fikir orang lain. Ya, yang kedua, wala adabun, yang tidak ada adab. Ini tak boleh diikut. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada bercakap itu. Nah, jadi kaedah yang apa ni, yang kaedah yang ketiga, yang pertama tadi muhasabah diri, yang kedua kita berzikir, ingatkan wujud keagungan Allah dan kesemuan Allah, wad'u khaufan wa tama'an, dan kaedah yang ketiga kita dampingi orang-orang alim yang ada tiga ciri tadi. Ini biasanya kalau kita belajar tasawuf dan tarekat, guru kita lah. Walaupun guru kita itu tidak mengajar ini dosa, ini dosa, ini dosa, seperti guru-guru agama di sekolah, pensyarah universiti. Tapi saya dapatilah guru saya Imam Ishaq itu, walaupun dia cakap saja-saja ya, tapi betul-betul berkesan. Cakap biasa. Contohnya, satu hari Jumaat, berapa orang murid Imam Ishaq betulkan surah. Seorang murid dia cakap, "Tuan, ini sudah jam 12 tuan. Orang dah lalu-lalang pergi masjid. Nak berhenti ke? Nak berhenti ke tuan?" Yang bercakap itu murid dia nama Jamaluddin. Jamaluddin, kan aku dah ajar. Kenapa engkau masih tengok manusia? Apa faham tak tu? Nak berhenti kerja tak, itu kerana manusia lalu lalang, bukan kerana Allah. Kalau nak berhentilah, tak payahlah kerana orang lalu lalang. Malu pada Allah, malu pada manusia, tak malu pada Allah. Itu sangat. Bila saya dengar tuan-tuan, kalau orang pensyarah kat universiti syarah berjam-jam pun tak sama cakap ni. Betul tak? Cakap biasa je. Cakap biasa. Seorang murid Imam Ishaq yang buat kesalahan besar, kesalahan besar. Bila ada murid lain laporkan pada Imam Ishaq, macam mana Imam Ishaq cakap? Dia cakap senang je. Kenapa haji itu gitu ya? Aku dah didik lama. Cakap biasa kan? Tapi itu bagi saya pelajaran yang sangat penting. Kenapa haji itu macam tu ya? Saya dah didik dia lama, belas tahun. Faham tak tu? Bukan marah. Itu gini, senang dia cakap dia. Apa makna tu? Kenapa ya dia macam itu? Aku dah didik, saya dah didik dia lama, bertahun-tahun. Maknanya, kamu cuba fikir, kenapa? Dah takdir Allah lah. Walaupun dah jadi murid belas tahun, dia masih macam itu, dah takdir Allah. Tuan Guru tak marah lah. Kita yang dengar tadi dapatlah pelajaran. Suruh bersabar, itu dah takdir. Doakan saja, mudah-mudahan dia baik. Jadi dah kita dah tahu 3 kaedah ya.
Kaedah yang keempat, yang keempat ke berapa? 4 ya. Yang ketiga tadi suhbah ya, guru kita. Yang keempatnya ialah kita bersuluk. Amalan bersuluk. Uzlah dan khalwat. Ini bukan saya bercakap. Di dalam kitab Ihkam Ibnu Athaillah pun ada menegaskan. Siapa yang bersuluk ya, dengan betul jaga adab, sungguh-sungguh ikhlas, insya-Allah dia akan terjauh daripada dosa. Dosa-dosa yang sudah tertimbus ya di perut bumi ya, dia akan keluar balik. Ibnu Athaillah dia ada sebutkan begini. Manafa'a al-qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanul fikra. Kalau dalam bahasa kita maknanya tak ada satu pun amalan yang bila diamalkan boleh memberi kesan yang baik terhadap hati selain daripada uzlah, selain daripada bersolok yang di dalamnya ada zikir dan tafakur. Ibnu Ajibah menganggap solok itulah satu amalan yang bila kita amalkan ikut adab-adabnya bersungguh-sungguh akan membentuk hati kita. Hati yang baik, hati yang qalbun salim. Menghidupkan hati diberi cahaya ya Allah. Lalu dengan apa tadi, hati yang hidup dan bercahaya, orang tersebut akan dikurniakan oleh Allah berbagai rahmat dan nikmat zahir dan batin, ilmu, iman ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin, ilmu tingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah, hakikat dan makrifah. Derajat seseorang akan ditingkatkan daripada mukmin kepada muhsin. Saya ada tulis ya, hikmah bersuluk sebanyak 18 hikmah. Panjang lebar ya, ada 78 muka ke atau 89 muka ya. Saya bagi pada Ustaz Saiful Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Ustaz Saiful bagi ada 5 bahagian, 5/4 diterbitkan dalam majalah At-Tariq yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan ni. Sudah keluar agak saya beberapa tahun lepas ni. Mungkin tuan-tuan tak minat ya. Tak minat. Kalau tuan-tuan pergi ke Jabatan Mufti sana ya, ada majalah Tariq yang lepas-lepas tu, tuan-tuan boleh tengok ya. Tak salah saya berturut-turut 4 keluaran ke 5 keluaran. Dan Ustaz Saiful dah cakap dengan saya, dia nak cuba cetak lah kalau boleh. Tapi kata saya nak tulis semula, baiki semula. Kerana banyak maklumat baru yang perlu ditambahkan. Tajuknya apa? Hikmah bersuluk. Hikmah amalan bersuluk. Dalam laptop saya itu ada. Jadi bersolok ni tuan-tuan, kalau kita lakukan, membantu kita untuk menjauhkan maksiat, bantu kita memantapkan taubat kita. Seorang murid Tuan Guru Imam Ishaq, dia sudah bertobat selama 10 tahun. Dia fikir dah tak ada apa-apa. Dah 10 tahun dah tobat. Melakukan satu dosa besar selama 6 bulan.
Dia sendiri mengaku pada Imam Ishaq. 10 tahun dia bertobat, dia fikir dah okey. Nampak jalan lurus ke surga. Tetapi bila bersuluk, ketika sembahyang sunat ke sembahyang wajib, sembahyang fardu, bila membaca tahiyat sampai kepada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh sebut. Cuba lagi tak boleh sebut. Cuba lagi tak boleh sebut. Sampai hari yang ketiga ke keempat. Selama bersolok tu 4 hari. Baca tahiyat sampai situ berhenti. Tak boleh habis. Jadi beritahulah. Masa itu Imam Ishaq sakit kuat. Yang bawa solok Tengku Mustafa. Saya pun ada. Jadi Tengku Mustafa pun kata mungkin awak ni buat dosa besar. Awak tobatlah. Mandilah tobat. Sembahyang sunat tobat. Awak zikir terus minta keampunan Allah. Jadi hamba Allah ni buatlah. Dia pun berzikir sungguh-sungguh dekat ruang solat. Bila zikir, dia rasa melayang. Dia terapung naik ke langit. Dia tengok bawah tu bumi jauh. Jauh, tinggi. Dia tengok ke atas. Atas dia ada seorang tua. Marah dia. Kenapa engkau ikut aku? Kau turun sana. Dia pun melayang jatuh, tuan-tuan. Ketika melayang jatuh tu dia rasa betul. Dalam fikiran dia, kalau aku jatuh sampai ke bumi, mesti aku hancur, aku mati. Tak lama tu dia rasa betul-betul sampai ke bumi. Dia pun jatuh ke bumi, dia sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas itu barulah, bila dia solat, barulah dia boleh baca tahiyat dengan tasahud yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita betul. Dia buat maksiat besar selama 6 bulan. Tak berhenti-henti. Tapi dengan bersolok, kerana taubatnya dipimpin oleh orang yang buat solok, itulah. Banyak cerita-cerita. Semasa saya solok di Dong ni, ada seorang pakcik. Lepas isyak tu, dikir di Kelambu. Tiba-tiba pakcik ni keluar melompat di Kelambu, lari keluar dari surau. Kalang kabut surau. Apa pakcik ni kata? Api. Bila dia dah dari 2 tu, kita tanya ada api apa pakcik? Api bakar dekat punggung aku. Kain aku terbakar. Bila Imam Ishaq tanya, awak belajar ilmu apa? Dia kata, saya belajar ilmu kebal, tuan. Ilmu kebal apa? Tak tahu, tuan. Tapi dia orang sebut ilmu kebal kepala tai. Imam Ishaq tanya, apa pula kepala tai? Bila nak beramal, tuan-tuan, bila kita buang air besar, pagi-pagi ambil kepala tai itu, lumurkan dalam badan, 3 hari tak boleh mandi. Itu ilmu tu, ya. Cuba kalau dia tak solok, dia tak ada apa-apa. Bila bersolok, Allah tunjukkan. Dia bolehlah bertobat. Seorang murid saya, pelajar universiti, hari yang kedua, ketiga, jumpa saya buat laporan, lapor zikir. Menangis dari isak-isak. Kenapa awak ni nangis macam budak-budak ni? Saya tak boleh zikir. Sebut Allah tak boleh, tuan. Apa yang awak maksudkan sebut Allah tak boleh? Bila saya sebut Allah je, nyanyian semua datang.
nyanyian Siti Nurhaliza, nyanyian si Fulan, SM Salim. Saya pun tanya dia, awak pakai alat itu ke 24 jam? Ya tuan, saya tidur pun pakai. Kalau gitu awak ada babak, ada, awak bakar, awak tobat. Barulah Allah tunjukkan tuan-tuan, lepas dibakar tobat, ya, barulah dia boleh sebut Allah. Ini kan amalan suluk itu memudahkan. Selepas balik suluk, ada tak lagi dia pakai alat itu? InsyaAllah dia tak akan pakai. Bila balik itu saya bagi tahulah anak-anak jemaah kita, kau jangan pakai itu. Saya ceritakan anak-anak saya sendiri, kau jangan pakai itu, nanti mati kafir. Jadi amalan suluk ni memang betul-betul satu amalan yang bila diamalkan bersungguh-sungguh dengan ikhlas, pimpinan yang betul, dapat menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa yang lepas-lepas, kecil maupun besar, dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Jadi amalan suluk ni tuan-tuan banyak hikmahnya. Itu saya ceritakan sikit saja. Saya selalu sebut orang yang bersolok ni dia tak sedar. Bila bersolok di Kuala Pilar dekat surau saya tu, mereka rasa dalam surau. Tak lebih daripada itu. Tapi bagi orang yang sedar tuan-tuan, ketika solok 10 hari itu, walaupun kita dalam surau itu ada tidur, ada makan, ada bercakap, keadaan dan suasana berbeza dengan keadaan suasana di luar surau. Sangat berbeza. Tadi orang yang bertobat 10 tahun tak apa-apa di luar surau. Bila surau dah tak boleh. Budak tadi yang pakai itu, di luar surau dia boleh zikir, di dalam surau zikir tak boleh. Nyanyian datang. Ada orang yang suka ngumpat solok. Hari yang ketiga ke kedua, dia report pada saya, menangis-nangis. Kenapa menangis ni? Mulut saya hilang. Dia rasa mulut dia hilang. Awak ni dah bercakap ni kan kena mulut? Ya Tuan, saya bercakap dengan mulut, tapi saya rasa mulut saya hilang. Tak ada. Betul-betul mulut dia hilang. Jadi saya cakap balik, itu apa maknanya? Allah suruh awak gunakan mulut pada perkara yang baik, jangan gunakan perkara yang buruk. Itu Allah ambil mulut. Cakap dalam 5 minit. Tuan, mulut saya dah balik. Alhamdulillah. Tapi Tuan, mulut saya kat belakang. Mulutnya kat belakang. Tak apalah, dah balik belakang. 2-3 minit lagi dia cakap, Tuan, mulut saya dah kat telinga kanan. Mulut dia rasa dekat telinga kanan. Tak lama lagi, berapa minit kemudian, Tuan, mulut saya dah ada dah. Pelik tak? Ini cerita betul. Jadi, kaedah yang keempat, amalan bersolok itu boleh membantu kita mengelakkan daripada melakukan dosa yang akan datang dan mengingatkan kita dosa-dosa yang lepas sehingga kita boleh bertaubat. Kalau tidak, sampai matilah. Macam tadi, yang 6 bulan dia buat dosa besar. Dia taubat dah 10 tahun. Dia okey, dia rasa. Tapi bila bersolok, rupanya masih tak diterima lagi. Banyak cerita-cerita yang menakjubkan dalam masa solok ni. Setengahnya tuan-tuan dan perempuan sudah pun ketahui. Jadi amalan ni ketika kita berada
di surau Solok tu, ketika bersolok selama 10 hari, suasana dan keadaan tu berbeza. Yang selalu saya gunakan, orang bersolok ni di surau Solok selama 10 hari, suasana dan keadaan dalam masa bersolok di surau itu hampir sama dengan keadaan kita di dalam kubur. Apa dia? Hampir sama keadaannya seseorang yang berada di alam kubur, alam barzah. Kalau masuk kubur, dosa-dosa tak boleh dibawa. Boleh tak dosa bawa kubur? Tak boleh, macam-macam. Saya tengok dekat video tu, tak tahulah dia apa tu, edit ke apa. Seorang mati sedang dipikul tu. Mayatnya itu apa melompat-lompat. Dia letakkan kat tanah pun bergoyang-goyang. Nah, dia disebut ini dosa ni. Bila dimasuk ke dalam, orang kata bumi impit dia. Tapi maknanya seksa kubur memang ada, apa yang Allah lakukan di dalam kubur itu memang ada, seksa kubur itu ada. Sebab itu dalam tahiyat kita baca tahiyat kan, ujung-ujung tahiyat, Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal maghrim wal syam. Allahumma inni apa lagi itu? Akhir sekali itu ada disebut, data akhir itu semua ada. Jadi suasana dan keadaan orang bersolok itu berbeza sangat jauh. Tapi orang-orang yang bersolok ni dia tak tahu. Ada murid Imam Ishaq, namanya Haji Umar. Oleh kerana dia kerja di Jabatan JKR Raub, jadi orang panggil dia Haji Umar JKR. Sebab ada Haji Umar lain. Ada 2-3 orang Haji Umar JKR. Dia solok dah banyak kali. Satu kali solok tu betul-betul kelambu dia sebelah saya. Dia ni tuan-tuan boleh dengar, dia suka dengar sarahan seorang Habib daripada Indonesia. Masa itu ada kaset tu, dia selalu dengar kat kereta. Semasa dia tidur tu dalam pukul 3 pagi, dia bersarah macam itu Habib yang dia dengar tu. Suaranya sama, sarahannya sama, kandungan sarahan sama. Macam betul-betul di rewind balik. Padahal dia tidur. Ada orang nak kejut. Tuan Guru kata biar kita dengar. Sampailah habis satu tu kaset tu habis. Macam mana tu? Pelik. Lepas itu dia sebutkan keluhan dia, penyesalan dia. Ya Allah, Engkau ampunkan dosa aku, kerana aku telah menamakan anak aku dengan nama yang salah. Anak aku ni separuh nama Hindu, separuh nama Cina. Dia cerita habis-habis. Kita dengar lah sampai dia terjaga.
Tapi yang heran tu macam mana sarahan Habib itu, Habib daripada Indonesia yang didengar tu, dia boleh rewind balik hadisnya, ayat Qurannya. Memang menakjubkan tuan-tuan. Lepas tu dia sedar tu, kita pun tanya dia, ada apa Ji? Saya tanya dia, ada apa Ji tadi ni? Ada apa? Dia tanya saya balik, tak ada apa-apa, dia kata. Dia kata tak ada apa-apa. Padahal dia cakap lebih setengah jam. Syarah lah. Itu kan menunjukkan suasana, keadaan di rumah suluk ketika suluk tu berbeza. Sangat berbeza. Jadi itulah 4 antara perkara-perkara, kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengelakkan diri daripada dosa. Yang paling penting tadi yang kedua, wad'uhu khaufan wa tam'a, itu dengan cara berzikir. Adab kita terhadap Allah. Jaga adab kita, ingat namanya, ingat wujudnya, jalal dan jamalnya, keagungan dan kesempurnaannya. Kalau kita jaga adab kita kepada Allah, Allah akan jaga kita daripada maksiat. Itulah kesimpulan adab kita kepada Allah. Inilah untungnya kita belajar tasawuf, tuan-tuan. Tasawuf dan tarekat. Kalau tak belajar, saya pun tak tahu. Adab sesama manusia dah banyak dah dihurai. Ada tak usah-usah terangkan adab kita kepada Allah? Tak ada kan? Saya terdengar sikit adab kita kepada Allah ni, kalau kita benarkan, kalau kita nak betulkan sejedah kita, jangan guna kaki. Ada tak kita gunakan sejedah kita dengan kaki? Itu salah adab. Tapi itu adab yang zahir. Dalam tarekat ni banyak adab kita yang zahir pada Allah. Yang wad'uhu khaufan wa tama'an itu adab dalam hati. Adab zahir ni banyak. Macam apa? Duduk selunjur. Tak boleh. Kau di rumah tak apalah, selunjur dekat masjid, dalam surau, dekat majlis-majlis, itu tak boleh. Satu lagi bersandar macam ni, tak boleh. Sebab tu dalam masa suluk memang pantang besar. Selunjur kaki bersandar. Tapi kalau memang seorang itu kakinya dah tak boleh bengkok, tak apa. Banyak lagi beludah arah kiblat. Itu kita buat tandas itu menghadap kiblat, itu semua melanggar adab kita pada Allah Subhanahu wa taala yang zahir. Tapi adab yang batin tadilah, ingat namanya, wujudnya, jalal dan jamalnya, sehingga hati kita ini jadi khaufan wa tam'a, menjadikan takwa kita sempurna, tawakal kita sempurna. Akhirnya kita menjadi seorang muhsin. Saya fikir dah banyak saya bercakap. Ada nak bertanya? Assalamualaikum tuan. Tuan. Ada satu soalan tuan. Bagaimana seseorang murid itu nak mengutamakan dahulu antara berkhidmat subah dengan guru musyrik yang benar, atau mengutamakan kehidupan keluarganya? Lebih-lebih lagi di dalam keluarga si murid itu ada pelbagai masalah sama ada masalah kewangan, masalah kekeluargaan yang membebankan si murid itu. Tetapi pada masa yang sama, murid itu nak sangat ikut subah dengan gurunya itu. Maknanya ini soalannya, hamba Allah ini menghadapi dua keadaan. Pertama masalah keluarga, satu lagi masalah guru lah. Bukan masalah, macam mana nak menghadapi, nak pilih.
Nak pilih, nak utamakan keluarga ke nak utamakan guru, Begini, kena tengoklah keadaan. Jadi tak boleh nak diberi jawapan satu saja. Tengok keadaan. Kerana keadaan-keadaan yang berbeza, mungkin jawapannya berbeza, cara penyiasatnya pun berbeza. Tetapi dalam Quran, Allah beri panduan yang asas. Yang asas. Adab seorang murid pada guru itu diambil daripada adab sahabat dengan Rasulullah. Antaranya yang Allah sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim. Itu. Ini asal. Nabi itu lebih diutamakan daripada diri kedudukan Nabi itu bagi orang-orang mukmin lebih diutamakan daripada diri mereka sendiri. Faham tak? Maknanya kita mesti mengutamakan Nabi daripada diri kita. Jadi begitulah, seorang murid mesti mengutamakan guru daripada diri sendiri. Misalnya keluar hujan, ada payung, murid dengan murid. Takkan murid itu nak guna payung masuk dalam kereta kita, gurunya tinggalkan. Itu mesti diutamakan. Jadi Nabi begitu, sahabat daripada Rasulullah, ini Quran An-nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Kemudian wa ulul arhami ba'duhum ula bi ba'din. Dawil arham ni, keluarga-keluarga Nabi ini, mestilah mereka mengutamakan antara satu sama lain. Ini jemaah. Sesama jemaah ni, mestilah kita jaga mengutamakan diri antara satu sama lain. Berbanding dengan adik-beradik. Faham ni? Tapi bila saya cakap ni berat ni. Inilah yang nanti jadi satu fitnah. Tapi ini dalam Quran. Jadi daripada sini tuan-tuan, kita fikirlah, tengok keadaan. Kalau memang pada pandang kita guru itu lebih diutamakan, kita utamakan guru. Kalau keluarga kita, adik-beradik, kita fikir lebih diutamakan, kita utamakan adik-beradik. Bukan sama, tidak sama. Kes-kes ni mestilah kita tengok, timbang dengan betul. Bukan sama dia punya jawapan. Tapi asasnya tadi. Contohnya lah, kita bantu adik-beradik dengan bantu guru. Kalau dah guru dah tak perlu dibantu, bantulah adik-beradik. Macam tu. Bukan mesti sama je. Ini utama membantu guru. Kita pembantu guru, tinggal adik-beradik. Kita mesti kena timbang keadaan. Memang adik-beradik kita miskin, utamakan. Itu tidak melanggar adab. Sebab guru dah okey, kehidupannya tak perlu. Faham tak? Jadi pertanyaan itulah, jawapannya bergantunglah pada satu-satu kes. Itu mesti dipahami dengan sebenar-benar. Si guru kawinkan anak, si abang kawinkan anak misalnya. Nak pilih mana? Hari yang sama. Hari yang sama. Nak pergi
rumah apa ni abang ke rumah guru. Di sini boleh utamakan guru sebab ini majlis kahwin je. Betul. Kita timbang lah. Memang berlaku dulu saya kahwinkan anak perempuan saya. Ada seorang murid saya, saudaranya kahwinkan anak di Johor. Dia pergi Johor. Jadi Haji Rusli marah. Engkau ni utamakan apa? Adik-beradik guru dekat-dekat rumah, awak tak bagi tinggalkan guru. Kamu nak sabarlah. Dekat pula. rumah dia dengan rumah saya dekat, rumah murid saya ni. Dia pergi Johor. Tapi saya tak ada komplain apa-apa, saya diam je. Haji Rusdi itu yang sibuk. Jadi kesimpulannya, kita kena tengok satu-satu kes, baru kita dapat jawapan. Dia tak boleh bagi jawapan semua. Sama rata tak boleh. Jadi satu-satu kes itu mesti kita timbang. Mana munasabahnya. Munasabahnya lebihlah pergi utamakan abang. Okeylah, tak salah. Karena zaman Rasulullah ada juga macam tu. Utamakan. Ada berlaku Rasulullah nak pergi perang Tabuk. Ada 3 orang sahabat. Ya Rasulullah, aku tak boleh Rasulullah nak berangkat sekarang. Aku minta izin ya Rasulullah, nanti aku berangkatkan dia. Dalam berapa jam, mungkin setengah hari ya Rasulullah, aku akan kejar. Karena aku nak ambil buah tamar. Tamar dia dah masak. Kerana perlu sangat. Yang seorang itu, dia nak ada 3 orang. Sekali, masing-masing tu dah sibuk-sibuk, dah tak pergi. 3 orang ni tak pergi. Ini disebut dalam Quran. Wa alas salasati na khulifu. Maka terhadap 3 orang sahabat yang tertinggal tidak ikut misi Rasulullah dalam perang apa ni dekat Syria sana lah, perang Tabuk. Hukumannya berat Saya lupa ayat tu. Coba tengok ada ayat kan. Siapa yang buka? Saya bacakan lagi kejap salah satu. Ceritanya bila Rasulullah balik, 3 orang cepat-cepat jauh Rasulullah. Allah perintah, ya Muhammad, engkau jangan bagi salam. Nabi Muhammad tak ulur tangan. 3 orang ni jadi gila tuan-tuan. Yang seorang tu jalan-jalan langgar rumah. Rumah orang dilanggar. Tapi akhirnya semua diampunkan Allah. Ada ceritanya dalam Quran. Wa alas salasati. Kejap saya tengokkan. Saya teringat ni memang penting tuan-tuan dalam surah Taha ayat 118. Saya bacakan Wa alat salasatil ladzina khulifu. Betul Dan terhadap 3 orang yang tertinggal tidak ikut misi perang Rasulullah ke Tabuk.
hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahibat, mereka berasa susah sehingga bumi yang luas ini dirasakan sangat sempit. Wa dhaqat alaihimul anfusuhum, tertekan betul. Wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi, tak ada harapan kecuali harapan Allah, mesti balik kepada Allah, taubat kepada Allah. Summa taba alaihim, kemudian Allah terima taubat mereka. Liyatubu, untuk mereka taubat terus. Innallaha huwat tawwabur rahim. Nah, ni ayat apa ya? 118 surah Taubah. Tapi dalam sejarah, tiga orang ni tuan-tuan, yang seorang tu teruk betul. Dia dah tahu nak pergi mana, berjalan-jalan, sehingga rumah pun dibelanggar. Itu susah hati. Yang seorang tak salah saya nak pungut utang. Yang seorang lagi apa? Ada kisahnya. Namanya pun ada dalam sejarah. Tapi cerita ni dalam ayat apa tadi? 118 surah At-Taubah. 118 surah Taubah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsirannya. Lama saya tak sebut ni. Jadi ni semua cerita-cerita lah. Ada lagi nak tanya? Satu lagi lah. Tak ada. Cukuplah kalau tak ada, cukuplah setakat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan ingatlah apa tadi kaedah-kaedah kita bertaubat. Kaedah kita mengelakkan diri daripada dosa. Bila kita lakukan suluk ni, insyaAllah terelak dari dosa. Saya beramal dulu dengan apa? Ayat 4 Panglima Saleh. Ketika sodok juga Imam Ishak tegur, Ustaz ada beramal dengan amal yang salah tak? Tak ada tuan. Semua ayat-ayat Quran, ayat 4 Panglima Saleh, itu ada. Itu tak boleh diamal. Rupanya betul. Tapi kalau saya sebut ni, orang Johor marah saya. Ya, hari itu pun dah macam-macam. Ustaz tak kenal, Ustaz tak tahu. Saya lebih tahu, lebih kenal lagi. Siapa itu Panglima Saleh. Orang Johor bukan saja panggil dia Panglima Saleh, Kiai Saleh. Oh, bukan saja Panglima. Tapi dalam sejarah ulama Johor, buku tu, cuba baca. Daripada awal hingga akhir, bukan ulama. Kalau sekarang bahasa kasarnya apa? Ketua gangster. Kenapa dia mendadak namanya naik? Karena dia ada ilmu kebal, ilmu ini, macam-macam ilmu. Bila perang saudara antara Cina dengan Melayu di Batu Pahat, orang-orang kampung semua penakut. Dia ke depan, orang ramai ikut dia belakang. Menang. Bila menang, orang ramai ajak dia jumpa Sultan. Sultan pun suka, bagi duit, bagi pangkat, lantik dia jadi penghulu. Bertukar tak? Baju dia dah tukar daripada samseng kepada kiai. Penghulu besar pangkat. Lepas tu Sultan bagi duit, bagi kebun. Dia pun buat surah di depan rumah dia, suruh budak-budak ngaji. Bukan saya ngaji apa ngaji situ bulan Ramadan, cukup 25 hari, balik bagi duit 100 masa itu tuan-tuan. 1000 sekarang kalah. Sebab apa? Nasi lemak di mesin. Sotong sekarang yang RM80 sekilo, seekor tu 10 sen, besar-besar. Kita beli kat kedai 10 sen, kita bakar budak-budak. Jadi kerana dia buat surah, orang suruh ngajak,
dia suruh orang ngaji dengan surah bulan Ramadan, maka orang ini digelarkan kiai. Tapi dia naik haji, dah banyak duit, balik haji itu meninggal. Meninggal muda, umur 41. Muda, Cuba tonton baca sejarah ulama Johor. Dalam tu ada cerita sejarah hidup Panglima Saleh. Tak ada pun gambaran dia seorang kiai, tak ada. Tapi itulah amalannya ayat Quran. Kata Imam Isa, jangan amal. Ini amalan sesat. Betul deh. Bila saya dah boleh ngubah orang, saya dapat bantu ramai orang di lembah Kelang saja yang beramal dengan ayat 4, macam-macam masalah. Baru berguna lah. Ini saya dapat pun kerana solok pimpinan Imam Isa. Saya dapat tahu silat tak boleh pun di sini. Sini pun ada lagi yang silat ni. Siapa belajar silat, tinggalkan dah. Tak percaya datang sini, cuba ketuk. Petang tadi pun ada seorang. Anwar ketuk, menjerit-jerit, rupanya dia belajar silat harimau. Harimau tu bukan harimau belang tu. Harimau apa? Harimau jadian, jin je yang menyerupai harimau, jadi silat harimau. Cukuplah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibin alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka adyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa buyutana wa kulla shay'in a'taytana ya rabbal alamin. Allah ja'alna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa ayadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anil wa dhi ainin wa dhi bagi masyaikulli shaynaka ala kulli shayin qadir. Allah tum alaina bil afiyah wassalama wa ala abidika fi barika wa barika jawika min umati Muhammadin ajma'in. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.